Assalamualaikum guys, nama saya Abizu Ishraf and welcome back to my channel. So guys, dalam video hari ni aku bukan nak cakap topik yang misteri ke atau yang selalu aku buat dalam channel ni kan. So dalam video hari ni aku bukan nak cakap topik-topik macam tu. So dalam video hari ni aku nak buat topik yang quite sensitif sikit, iaitu berkenaan dengan isu yang sekarang kita hadapi ni. Kerajaan gagal. Sebab apa rakyat memanggil kerajaan ni sebagai kerajaan gagal adalah angka kes baru COVID-19 ni semakin hari semakin meningkat. Dia macam mencatat high level record, all time high level. Dalam keadaan darurat dan juga PKP separuh masa ni, aku tak tahu nak kata apa guys. Yang ni PKP ke lockdown apa aku tak tahu nak kata. So aku kata yang ni PKP separuh masa ni dengan menunjukkan angka kes yang semakin meningkat gila ni, memang sah-sah dia menunjukkan yang ni adalah satu kerajaan yang gagal dalam menangani pandemik COVID-19. Salah satu sebab aku rasa ni adalah kerajaan gagal adalah dasar double standard yang lebih memihak kepada pihak kapitalis. So bila aku cakap pihak kapitalis ni, apa sendiri tahu lah kan, golongan mana apa semua tu kan. So dia lebih memihak kepada pihak kapitalis dan dia tak mementingkan ke arah rakyat dan negara. Dan ini bukan ke arah kepentingan rakyat dan negara. Plan dan inisiatif yang diberikan kepada rakyat ni kan, aku tak nampak macam dia ada apa-apa impact kepada rakyat dan negara. Dia bukan lebih menyenangkan tau, dia lebih menyusahkan dan dia lebih menekan pada rakyat. Kerajaan macam melepaskan sahaja. Pelaksanaannya oleh pihak kerajaan tidak menyeluruh. Dalam PKP 3.0 ni, hampir semua rakyat Malaysia sekarang ni berada dalam keadaan lockdown. Dan juga perniagaan bukan esensial seperti kedai alat tulis, kedai percetakan, kedai salon, kedai elektronik semua tidak dibenarkan operasi. Dan juga sekolah juga ditutup. Sekolah juga tak buka, ditutup sebabkan angka kes COVID-19 semakin meningkat ni. Dalam keadaan kesempitan dan kesulitan ni, anak-anak yang di rumah tu, mereka terpaksa menjalani pembelajaran di talian, di online melalui PDPR. Dan pada masa yang sama, latihan-latihan yang diberikan itu memerlukan percetakan. Dan juga ada yang anak-anak kehabisan alat tulis seperti kertas A4, buku latihan dan sebagainya. Benda ni dia akan lebih menyukarkan, dia akan lebih menyusahkan jika komputer atau barang elektronik yang diperguna tu jika rosak. Sebab apabila benda tu rosak, mereka tak dapat menerusi pembelajaran mereka. Dan juga kedai elektronik tidak dibenarkan beroperasi. Mungkin hampa tertanya, kenapa tiba-tiba aku duk cakap pasal PDPR ni kan? Ada ahli politik, dia mencadangkan sekiranya anak-anak yang tidak hadir ke online class ni lah kan, pembelajaran PDPR ni sebanyak 3 kali berturut-turut, mereka akan dikena gantung persekolahan. So, kezaliman apakah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia ni? Kezaliman apa yang kita duk hadap sekarang ni? Adakah sebab COVID-19 ni ahli-ahli politik mereka telah hilang kewarasan? Dan baru ni aku ada baca beberapa artikel. Kerajaan ni, dia telah membelanjakan 600 bilion sejak pandemik COVID-19 ni melanda negara kita. 600 bilion ni adalah satu amount yang besar, betul tak? Yang ni adalah satu pembelanjaan yang besar. Tetapi, dia masih lagi belum berhasil untuk menangani pandemik COVID-19 ni. And bagi aku, dia menjadi lebih teruk lagi lah daripada tahun lepas. Dan aku pun sendiri tak faham apa gunanya dia berbelanja sampai 600 bilion tetapi kita tak nampak apa-apa function pun. Berkenaan kilang, antara sebab Selangor menjadi teruk di Malaysia, Selangor menjadi kes yang tertinggi di Malaysia ni sebabkan pembukaan kilang. Kenapa kerajaan dia tak bertegas dengan pengusaha-pengusaha kilang ni? Kenapa dia tak bertegas dengan owner-owner kilang ni? Sekiranya melakukan full lockdown, tutup jugalah kilang ni selama 2 minggu. Pengusaha kilang pun tak semestinya perlu buat pekerja sekiranya tutup untuk masa singkat. Apa gunanya melaksanakan darurat jika kerajaan tidak boleh bertegas untuk kepentingan rakyat? Bukankah di bawah kuasa darurat, kerajaan boleh menggunakan apa saja hak swasta dan individu, termasuk hak kebebasan bergerak rakyat? Sebab tu rakyat memanggil kerajaan ni sebagai kerajaan gagal. Memang total fail lah. Sekiranya kerajaan mereka bijak menguruskan kewangan negara untuk menangani pandemik COVID-19 ni, mereka tak perlu membelanja sebanyak 600 bilion ni untuk nak menangani pandemik COVID-19. Dan juga 600 bilion ni buat aku rasa such a waste lah. Sebab dia belanja 600 bilion ni pun apa function pada kita? Kes pun tak turun pada 3 atau 2 angka pun. Dan kita boleh nampak ekonomi rakyat juga tidak stabil. Ia mengurangkan peluang perniagaan secara tidak langsung dan juga peluang pekerjaan semakin sempit. Dan guys, dalam masa PKP ni, kita sendiri nampak banyak pekerja kena buang kerja. Dengan ini kadar pengangguran semakin meningkat. So apabila kadar pengangguran meningkat, kadar jenayah dan juga tekanan mental juga akan meningkat. Kita boleh nampak banyak isu sejak kebelakangan ni guys, ramai orang bunuh diri sebabkan kesempitan hidup. So apa kerajaan nak jawab untuk semua ni? Dengan pelaksanaan PKP, sebanyak sektor ekonomi seperti pelancongan, sukan, hiburan, peniaga kecil, peniaga besar dan sebagainya terpaksa ditutup dan hilang pendapatan bagi nak menurunkan kes pandemik ini. Lockdown yang dikuatkuasakan oleh kerajaan gagal ni untuk nak mengekang kes COVID-19 ni, yang ni adalah sia-sia sajalah bagi aku. Pengorbanan rakyat dari segi hilang punca pendapatan dan simpanan yang semakin menyusut dan akhirnya tiada apa yang tinggal jika pentadbiran kerajaan gagal ini berterusan. Dan banyak sumber kewangan rakyat telah dibazirkan.
dan hasilnya adalah gagal. So guys, kita ni sebagai rakyat Malaysia, kita yang kena jaga kita guys. Kita kena jaga diri kita sendiri. Kita tak boleh nak harapkan lagi kerajaan guys. Kerajaan selepas ni pun aku tak tahu lah guys, mereka akan buat apa lagi kepada kita. Kerajaan sekarang ni, kerajaan sebelum ni, kerajaan sebelum-sebelum ni, semua ni adalah kerajaan yang lemah lah guys bagi aku. So mungkin hampa faham sebab apa aku cakap yang ni semua adalah kerajaan yang lemah. So aku berdoa dan berharap kita sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera dan dijauhi dari pandemik COVID-19 ni. So yang tu je guys untuk video hari ni, and apa yang berasa tentang video ni komen kat bawah, and kalau hampa suka video ni, like video ni. So nanti aku akan jumpa dengan video lebih menarik. Terima kasih, ciao.